syukuri semuanya. Andai mampu ku lihat semua, adakah ku sempurna? Didik TV KPM. Assalamualaikum, hai, nama saya Nisa, N-I-S-A, Nisa. Selamat bertemu kembali dalam pendidikan khas di Didik TV KPM. Hari ini sangat-sangat menarik, kita ada satu topik yang saya rasa ramai ingin mengetahui dengan lebih lanjut dan istimewanya untuk murid-murid di rumah. Nak tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kerana tajuknya ialah Saya dan Tongkat Putih. Agak-agaknya kan siapa guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Kita tonton profil mereka terlebih dahulu. Baiklah murid-murid di rumah, jom kita nak persilakan Cikgu As'adatul Jannah dan juga Cikgu Nur Hidayah. Kedua-duanya dari SK Putrajaya Presin 181 dan hari ini kita juga akan dibantu oleh juru bahasa isyarat Cikgu Katie Lee Sengkat dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Jannah, Cikgu Nur Hidayah? Selamat datang ke Didik TV. Hai Cikgu. Hai Nisa. Bagaimana perasaannya? Sedikit gemetar? Tak mengapa. Ada Nisa kat sini. Jangan risau, murid-murid di rumah pastinya tak sabar-sabar nak mengetahui dengan lebih lanjut apa yang kita sama-sama nak pelajari pada hari ini. Untuk makluman semua penonton, slot kali ini kita akan jalankan tanpa menggunakan pelitup muka bagi memudahkan murid-murid di rumah untuk melihat ekspresi wajah dan juga membaca gerak bibir sepanjang sesi pembelajaran pendidikan khas ini dijalankan. Baiklah murid-murid di rumah, kita nak lakukan SOP terlebih dahulu sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti. Saya nak jemput Cikgu Jannah. Silakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kemudian Cikgu Nur Hidayah pula, silakan Cikgu. Manakala Nisa sentiasa bawa pembasmi kuman bersaiz poket di mana saja kita berada. Baiklah, saya pun dah sanitasi tangan. Murid-murid di rumah jangan lupa untuk sentiasa menjaga peraturan dan juga mematuhi peraturan dan menjaga kesihatan seperti memakai pelitup muka di mana saja adik-adik berada. Jaga penjarakan fizikal sebanyak 1 meter atau lebih sekiranya boleh dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman seperti apa yang telah kita lakukan sebentar tadi. Baiklah, saya nak minta Cikgu As'adatul Jannah untuk kita perkenalkan diri. Mungkin ada murid-murid di rumah yang tidak kenal lagi. Cikgu ni, cikgu dari mana? Silakan Cikgu Jannah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya As'adatul Jannah binti Kamarudin. Boleh panggil Cikgu Jannah. Saya mengajar di SK Putrajaya Presin 181. Tahun ini merupakan tahun ke-8 saya berkhidmat di sekolah tersebutlah. Baik, terima kasih Cikgu Jannah. Seterusnya Cikgu Nur Hidayah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Cikgu Nur Hidayah binti Rafi'i. Okey, saya berkhidmat di SK Putrajaya Presin 181. Ya, baiklah, terima kasih banyak-banyak. Hari ini tajuk kita sangat-sangat menarik. Sebelum itu jangan lupa ya, kita juga hari ini dibantu oleh juru bahasa isyarat kita, Cikgu Katie Lee Sengkat dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil. Terima kasih Cikgu Katie. Murid-murid di rumah pastinya tertanya-tanya apa yang kita nak pelajari pada hari ini kerana tajuk kita sangat menarik, iaitu Kaikub bagi pendidikan khas. Mungkin Cikgu Nur Hidayah boleh jelaskan kepada murid-murid di rumah apa sebenarnya Kaikub. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Okey, baik murid-murid, baik Nisa dan juga untuk murid-murid di rumah, untuk pengetahuan, hari ini kita akan belajar satu tajuk ataupun satu topik dalam mata pelajaran Kaikub. Apa itu Kaikub?
Kaikub cikgu, saya pun baru pertama kali mendengarnya. Okey, Kaikub adalah mata pelajaran kemahiran asas ketidakupayaan penglihatan. Ataupun lebih kenali sebelum ni kita panggil Kaimal. Okey, sekarang tukar kepada Kaikub. Jadi hari ni kita ambil satu tajuk yang sangat menarik dalam mata pelajaran Kaikub untuk kita pelajari pada hari ini. Wah, Nisa tak sabar-sabarlah. Tapi Cikgu Hidayah, apa yang kita nak sama-sama capai pada hari ini, Cikgu? Okey, hari ni cikgu telah tetapkan dua objektif. Baik. Okay, dua objektif. Objektif yang pertama adalah cikgu nak murid dapat memadankan kon pada permukaan Baik. jenis jalan yang betul. Baik. Dan yang kedua, yang tu adalah orang cakap apa? Objektif yang harus dicapai oleh murid. Ya. Apa dia? Murid mesti dapat melakukan simulasi bergerak dengan tongkat putih menggunakan apa? Teknik sentuh 3 tempat dengan cara yang betul. Sangat-sangat menariklah. Saya pasti hari ini kita ada aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama. Betul tak Cikgu Jana? Okey, betul tu Nisa. Baiklah, murid-murid di rumah nampaknya semua sudah bersedia dan tidak sabar-sabar. Jom kita beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Hari Tongkat Putih disambut pada 15 Oktober setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nurul Bazli Hamiti Fakurazi, merupakan guru OKU Masalah Penglihatan di SK Putrajaya Presin 181. Pada pendapat saya, tongkat putih sangat penting untuk kami golongan OKU penglihatan kerana ia merupakan pengganti bagi mata. Selain daripada itu, ia sangat membantu kami untuk mengesan halangan di hadapan semasa kami bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kembali menonton Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Jana dan juga Cikgu Nur Hidayah dari SK Putrajaya Presi 181, juga Cikgu Katie dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil. Maaf, sebagai juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Seperti biasa, bagi slot pendidikan khas, pelitup muka tidak akan digunakan bagi memudahkan murid-murid di rumah melihat ekspresi wajah dan gerak bibir sepanjang sesi pembelajaran dijalankan. Dalam masa yang sama, kami akan menjaga penjarakan fizikal kami di sini. Baiklah murid-murid di rumah, semuanya dah bersedia? Jom kita nak mulakan aktiviti kita. Silakan cikgu, apa aktiviti pertama kita? Okey, sebelum kita mulakan aktiviti kita dan pembelajaran kita pada hari ini, dekat sana Nisa ada kotak misteri. Kotak misteri? Baik. Okey, saya nak Nisa buka kotak dan teka apa objek yang terdapat dalam kotak misteri tu. Okey, murid-murid, jom kita buka kotak ni. Apa agaknya ya? Oh, ada bunyi. 1, 2, 3. Wah, cikgu, kita ada satu objek yang menyerupai tongkat putih yang Nisa pegang mula-mula tadi. Tapi saiznya lebih kecil. Apa ni cikgu? Okey, murid-murid di rumah, ini sebenarnya ialah tongkat putih. Tongkat putih pin ataupun pin tongkat putih. Baik. Yang saya dan Cikgu Hidayah telah reka. Ini kerana bersempena dengan bulan Oktober merupakan Hari Tongkat Putih Sedunia yang disambut pada setiap tahun, iaitu pada 15 Oktober. So bagi meraihkan hari tersebut, saya nak kita sama-sama Cikgu Hidayah, Kak Nisa pakai atau pin pada tudung masing-masing. Boleh, jom. Okey, jom. Saya nak pakailah pin tongkat putih. Saya akan masukkan di sini. Baik-baik ya murid-murid. Pin ini ada jarum. Jadi kita perlu berhati-hati. Sekarang saya dah pakai pin tongkat putih saya. Cikgu Jana pun dah pakai. Cikgu Hidayah pun dah pakai. Yeay, kita semua ada pin tongkat putih lah. Okey, cantik sekarang, Kak Nisa. Terima kasih. Sekarang Kak Nisa tak sabar-sabar nak mulakan aktiviti. Jom murid-murid. Silakan cikgu. Okey, baik Nisa. Hari ini cikgu akan terangkan sekali lagi. Baik. Tajuk kita adalah
bergerak dengan tongkat putih menggunakan teknik sentuh 3 tempat. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih mendalam, cikgu nak jelaskan apa itu teknik sentuh 3 tempat. Untuk pengetahuan Nisa dan murid-murid dekat luar sana, teknik sentuh 3 tempat ni adalah satu cara yang digunakan oleh murid ketidakupayaan penglihatan untuk bergerak, supaya tidak tersasar daripada arah yang dituju. Baik. Okey, jadi cikgu mintalah murid-murid dekat luar sana bersedia dengan tongkat putih. Ya, sebab kita akan ada aktiviti yang lebih menarik. Wah, tak sabarnya. Jom semua murid-murid di rumah semuanya bersedia. Okey, baiklah. Nisa, teknik sentuh 3 tempat mestilah kita menggunakan tongkat putih. Ya, betul tu. Boleh kita pegang tongkat putih ya? Baik. Okey, Nisa Nisa pun akan boleh ambil pegang. yang di lantai ni cikgu ya. Okey. Okey. Baik. Kita semua ada tongkat putih. Okey, bila kita sebut tongkat putih, kita sinonim lah. Dia merupakan satu alat pengganti pada mata orang kurang upaya penglihatan. Okey, jadi untuk kita menggunakan tongkat putih, kita kena kenal dulu apa tongkat putih dan bahagian-bahagian serta cara pegang yang betul. Baik. Sebab dia ada cara, kita tak boleh pegang sembarangan. Okey, baik Nisa, kita teruskan ya. Okey, Nisa nampak apa bahagian atas ni? Kita ada tali di bahagian atas tongkat ini, cikgu. Okey, betul. Ini kita namakan sebagai tali penyangkut. Tali penyangkut. Tali penyangkut. Dan bahagian bawah tali penyangkut ni kita namakan dia pemegang. Siapa yang ada tongkat boleh tengok. Ni kita namakan pemegang. Manakala batang yang berwarna putih ataupun silver ni kita panggil pemegang. Minta maaf, batang. Yang ni batang tongkat. Okey, di hujung sekali mesti ada satu yang kecil warna hitam ni kita panggil hujung ataupun tip. Baik. Okey, baik. Sekarang Nisa dah kenal kan? Okey, bila dah kenal tongkat putih, kita tengok cara dia. Okey, cara dia tali penyangkut ni berfungsi untuk kita masukkan tangan. Okey, masukkan tangan dan pegang pada pemegang. Okey, cara pegang pada pemegang pun nampak jari telunjuk mesti selari. Yes, Nisa. Okey, betul Nisa. Okey, ini adalah cara pegang tongkat putih yang betul. Okey Nisa. Baik. Sekarang kita teruskan kepada tajuk bahagian yang kedua ya. Okey. Kita dah kenal tongkat putih. Sekejap lagi kita nak guna dia. Okey. Baik. Jadi, Boleh. Saya nak jemput Nisa untuk ambil satu mini replika jalan. Saya ada cikgu. Ya, betul di Nisa. sini. Tongkat putih sabar ya. Kita letak dahulu di sini. Okey, kita letak dulu. Okey. Jom. Okey. Nisa nampak tak permukaan replika ni hampir sama dengan yang bawah. Betul cikgu, yang ini saja lebih kecil. Kita ada replika yang lebih besar di hadapan kita. Kenapa dia lebih kecil? Sebab saya buat khas untuk murid-murid supaya murid-murid dapat merasa perbezaan permukaan jalan. Baik. Okey Nisa, sekarang cikgu nak Nisa letak ini berbendul jalan kita panggil di sebelah kanan ya. Okey, teknik ini berbendul jalan berada di sebelah kanan. Baik. Okey. Baik, cikgu nak tanyalah Nisa, apa yang Nisa rasa di sebelah kanan ni? Di sebelah kanan Nisa rasa ada permukaan yang agak kasar, macam rumput lah cikgu. Betul Nisa. Okey, ini kita kata rumput lah. Okey, lepas sebelah rumput ni berwarna hitam dan putih ini kita kenali sebagai berbendul jalan. Okey Nisa. Untuk teknik sentuh 3 tempat ni, di sebelah kanan adalah mesti ada berbendul jalan ataupun tepi dinding ataupun tepi longkang. Baik. 3 kawasan tu bila berbendul, tepi longkang ataupun tepi dinding mesti berada di sebelah kanan. Okey. Tapi saya tunjuk contoh berbendul jalan. Kalau dekat luar ada tepi longkang ataupun tepi dinding. Betul tu. Baiklah. Di bahagian tengah tu, Nisa rasa apa? Di bahagian tengah ada jalan macam laluan tapi dia berbatu-batu lah cikgu. Dia berbatu-batu. Okey, ini kita kenali sebagai laluan berbatu. Ya. Kalau dekat luar maksudnya berjalan atas tak, atas jalan yang tak rata. Okey? Baik. Dan di sebelah kiri kita rasa apa Nisa? Sebelah kiri saya dapat rasa ini sekali lagi permukaan berumput. Ya, di sebelah kiri adalah
jalan berumput. Jalan berumput. Okey, jadi kita kena ingat ya, untuk teknik sentuh 3 tempat ni dia ada 3 bahagian. 3 bahagian. Okey, berbendul jalan atau tepi longkang, Atau tepi longkang. ataupun tepi dinding. Tepi dinding. Di Baik. bahagian tengah apa Nisa? Di bahagian tengah laluan berbatu. Ya, betul Nisa. Betul. Dan di bahagian kiri? Di bahagian kiri laluan berumput. Ya, bagus Nisa, hebat. Boleh dapat markah tak cikgu? Boleh. Dan ganjaran ke? Kita bagi satulah ganjaran dekat Boleh, Cikgu Nisa. Jana? Boleh Nisa. Okay, Saya satu dapat. token untuk Kak Nisa, untuk Nisa ya. Sebab Nisa hari ni hebat lah. Wah, terima kasih Pandai cikgu. lah. Okey. Saya dapat 1 bunga matahari. Yeay. Okey Nisa, sekarang kita pergi kepada replika yang lebih besar. Oh, baik, baik. Yang ni yang lebih menarik. Ya. Okey, Cikgu Jana akan terangkan. Baik, silakan Cikgu Jana. Okey Nisa, sekarang saya nak Kak Nisa Silakan. ke replika Baik, jalan yang saya akan lebih mendekati besar. replika jalan. Okey. Baik. Pada tangan saya ni ada 3 kad. Baik. Okey, 3 kad yang dilabel braille dan celik. Baik. Okey. Kenapa kami labelkan braille? Kerana kebanyakan di sekolah Ya. kami mempunyai murid rabun. Rabun dan masalah penglihatan yang totally buta. Baik. Bila buta dia akan sentuh ni lah. Dia Menggunakan akan baca braille. Braille. Baik. So sekarang aktiviti kita yang seterusnya saya nak Kak Nisa padankan kon pada permukaan yang betul. Permukaan yang betul. Baik. Boleh. Okey. Tu saya nak Nisa baca dulu. Terima kasih cikgu. Sebelum tu dijemput Nisa untuk Nisa kena tutup mata lah Tutup murid-murid. mata. Jom. Nisa akan pakai penutup mata seperti yang kita ada di sini. Okey. Nisa akan pakai penutup mata. Baik. Nisa rasa Nisa dah pakai. Tak nampak kejap. Mana yang Nisa letak tadi? Mana yang Nisa letak tadi? Nisa rasa Nisa letak di atas. Okey, di sini. Baik. Nisa dekat. Jadi Nisa kena baca ke cikgu? Nisa cuba baca. Okey. Baca tulisan braille. Braille, baik. Okey. Okey. Nisa baca tulisan braille. Oh, di bawah ni. Di bawah tu. Okey. Nisa akan baca tulisan braille. Baik. Oh, G. Tak ada G. Jalan berbatu, cikgu. Wow, Jalan hebatlah berbatu. Nisa. Betul, cikgu? Betul. Betul. So sekarang Nisa perlu padankan Baik. pada kon ni. Ya. Okey, sorry ya. Tak apa, tak apa. Okey, padankan dekat kon. Baik. Okey. Kod berwarna merah. Merah. Okey. Kita akan labelkan kod warna merah dengan jalan berbatu. Okey. Seterusnya. Saya tutup dulu mata saya, cikgu. Boleh. Okey. Cikgu boleh berikan saya kad seterusnya. Baik. Okey. Oh, terbalik. Okey, macam ni ya cikgu ya. Okey, saya akan baca label yang seterusnya. Jadi murid-murid di rumah kita boleh teka bersama-sama. Betul. B. E. Sekejap, perkataan seterusnya ada J. Ini seperti yang Cikgu Hidayah sebutkan tadi, Cikgu Jana. Betul lah. Berbendul jalan. Berbendul jalan. Kita simak. Betul. Okey, hebatlah Nisa. Okey, seterusnya. Nisa boleh tampal pada kon yang berwarna kuning. Baik, jom kita tampal di kon berwarna kuning. Okey, seterusnya kita ada kad yang seterusnya. Okey. Oh, terbalik lagi sekali. Okey. Yang ini kita ada rumput. Rumput, cikgu? Betul. Rumput. Kita tengok. Rumput. Betul, Nisa. Pandai, Nisa. Jadi kita akan labelkan, cikgu, pada kon berwarna hijau. Jom. Kon berwarna hijau. Okey. Sekarang ni kita dah labelkan ketiga-tiga kon dengan
tanda yang telah Nisa bacakan sebentar tadi bersama-sama murid-murid di rumah. Jom, kita nak buat apa seterusnya cikgu dengan kon ni? Okey, so sekarang saya nak Nisa ke sini. Baik. Untuk teroka, untuk meneroka jenis permukaan yang ada pada replika jalan yang lebih besar. Boleh. Lepas tu, saya nak Nisa padankan kon pada permukaan yang betul. Boleh. Boleh. Saya bergerak ke sini, cikgu okey. bergerak Saya ke ke sini sini, ya. Dalam pada kita menjaga penjarakan fizikal di sini. Baik, yang pertama, saya nampak kita pergi kepada kon yang berwarna hijau terlebih dahulu. Yang ini rumput. Rumput mestinya yang berwarna hijau di sini. Okey. Baik. Kemudian yang berwarna kuning, kita ada berbendul jalan. Saya nak letak atas dia tak boleh cikgu. Kita letak hujung boleh? Letak Nisa? hujung boleh. Kita letak di hadapan sikit ya. Berbendul jalan, baik. Menandakan yang garisan hitam dan putih ini berbendul jalan. Okey. Yang seterusnya kon berwarna merah. Kita ada jalan berbatu. Jalan berbatu yang tengah-tengah ini cikgu. Okey, betul. Betul? Betul. Yeay. Pandai. Terima kasih. Tahniah Nisa. Baik. Ketiga-tiga jawapan Nisa betul. Baik. So sekarang saya nak Cikgu Hidayah bagi 3 token untuk Nisa. Wow, 3 token Nisa dapat. Baiklah. Okey, boleh, Jom boleh. Nisa dapat 3 token lah murid-murid di rumah. Tadi dah dapat 1. Sekarang kita tambah 3. Jadi jumlah kesemuanya ada 4. Wah, seronoknya. Nisa gembira sangat. Okey, Yang kedua, dapat 2 token. Kemudian yang ketiga. 1, 2. Oh, Nisa nak penuhkanlah carta ganjaran Nisa supaya Nisa dapat semua token. Okey, sekarang cikgu saya dah boleh labelkan kepada kon dan juga permukaan. Apa agaknya aktiviti kita seterusnya Cikgu Jana, Cikgu Dayah? Okey, inilah aktiviti tajuk kita pada hari ini iaitu Baik. teknik sentuh 3 tempat, bergerak dengan tongkat putih. Baik. Okey, sekarang saya akan terangkan langkah-langkah dulu. Boleh. Okey, untuk teknik sentuh 3 tempat ada 3 langkah sahaja. Baik. Okey. Kita tengok ya langkah yang pertama. Langkah pertama. Okey, langkah yang pertama. Okey, next slide. Cikgu boleh tekan butang yang di bawah, cikgu? Ya. Boleh, cikgu? Kita ada 3 langkah yang telah dijelaskan sebentar tadi. Kita ada yang pertama, tadi saya dah labelkan rumput. Kemudian kita dah kita dah labelkan berbendul jalan. Okey. Dan saya ada laluan berbatu. Okey Nisa. Baik. Okey, langkah yang pertama adalah Nisa boleh pegang tongkat putih. Pegang tongkat putih, Nisa ambil ya tongkat putih. Langkah pertama adalah okey. Baik, Cikgu Jana akan bantu simulasi saya lah ya. untuk alihkan. Kita teruskan Boleh. simulasi. Okey. Boleh. Saya masih ingat tadi. Boleh cikgu? Okey. Jom. Okey, langkah yang pertama adalah Silakan, cikgu. menggerakkan dan menghayunkan tongkat Ya. ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Okey, itu langkah yang pertama. Baik. Mudah. Okey, langkah yang kedua adalah mengangkat sedikit hujung Mengangkat tongkat. sedikit. Dia tak boleh angkat tinggi tau tongkat Oh, putih. baik. Angkat sedikit saja. saja. Macam dalam slide kita Baik. tu. Dan langkah yang ketiga adalah menyentuh ketiga-tiga permukaan jalan yang berbeza. Baik. Okey, Cikgu Okey. Jana boleh tunjukkan simulasi dia kan? Okey, boleh. Silakan. Okey, saya nak ajar Kak Nisa macam mana Baik. kita nak bergerak menggunakan teknik sentuh 3 tempat. Boleh, cikgu. Okey, first kali langkah yang pertama. Okey, kita hayun dulu ke kiri dan ke kanan Ke kiri. tanpa mengangkat Tanpa tongkat. mengangkat. Tak boleh angkat Baik. lagi tau. Kita hayun je dulu. Okey, kita hayun kanan kiri sebab kita nak tentukan apa yang ada dekat sebelah kanan. Baik. Bahagian sebelah kanan ni sama ada berbendul, Jalan. tepi longkang Atau tepi dinding. pandai Nisa. Betul. Okey, betul. Yang kedua kita angkat. Okey, angkat sedikit. Lepas tu yang ketiga menyentuh 3 permukaan yang berbeza. Ya. 1, 2, 3. 3. Okey, lepas teruskan jalan. Okey. Macam tu. Boleh Nisa? Boleh. Boleh? Saya cuba ingat kembali. Gerakan kiri dan kanan tanpa mengangkat tongkat. Yang kedua, angkat sedikit tongkat.
Okey, Kemudian betul. yang ketiga, sentuh 3 permukaan sama ada berbendul jalan, longkang atau tepi dinding, Okey, betul. laluan berbatu dan rumput. Rumput. Okey, Kak Nisa, saya nak tengoklah Kak Nisa buat, boleh? Boleh. Saya cuba ya cikgu. Okey. Kita Saya ada alihkan sikit, boleh? simulasi laluan di hadapan kita ni. Okey. Pertama sekali, mestilah ke kiri dan ke kanan tanpa betul. mengangkat tongkat. Okey, betul. Okey. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Okey, langkah Okey. kedua, kita kena angkat sedikit. betul. Betul, Okey, Nisa. angkat sedikit tongkat. Langkah yang ketiga, kita mestilah sentuh 3 permukaan. Baik, 3 permukaan. yang pertama kita ada Berbendul. kita ada laluan berbatu. Kemudian yang ketiga kita ada rumput. Saya dapat rasa ada rumput lah di sini. Baik. Okey, kemudian kita boleh teruskan berjalan. Okey, bagus Kak Nisa. Okey, teruskan. Okey, teruskan. Okey, sampai teruskan. Okey, betul. Betul. Macam mana Cikgu Daya? Yeay. Okey, macam mana Hebatlah Cikgu Nisa hari ini. jadi Nisa berjaya lah membuat simulasi teknik sentuh 3 tempat dengan mengikut langkah yang betul. Baiklah, jadi murid-murid di rumah jangan lupa ingat 3 langkah yang penting tadi. Yang pertama, gerakkan ke kiri dan ke kanan tanpa mengangkat tongkat. Yang kedua, jangan lupa untuk angkat sedikit. Tongkat sedikit saja kan Ya, cikgu? sedikit Tak saja. boleh tinggi-tinggi. Yang ketiga, untuk menyentuh 3 permukaan yang berbeza. Kita ada berbendul jalan, kita ada laluan berbatu dan kita ada bahagian rumput. Wah, nampaknya murid-murid di rumah semuanya dapat ikut dengan baik. Terbaiklah kawan-kawan di rumah. Jadi jom kita nak beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Berbendul jalan ialah konkrit yang digunakan sebagai sempadan jalan dan lebih tinggi daripada permukaan jalan. Pada pendapat saya, apabila seorang kanak-kanak kurang upaya penglihatan menggunakan tongkat, mereka dapat bergerak tanpa bantuan orang lain. Selain itu, apabila mereka menggunakan tongkat, mereka dapat mengagak sebarang halangan yang berada di sekeliling mereka. Ini dapat mengelak berlaku kemalangan akibat tersalah langkah. Kembali menonton Didik TV KPM bagi mata pelajaran pendidikan khas. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Jana dan Cikgu Nur Hidayah dari SK Putrajaya Presin 181, juga dibantu oleh Cikgu Katie dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Kita hari ini dah belajar berkenaan apa itu kaikuk. Kita dah belajar bagaimana nak menggunakan dan cara memegang tongkat putih dengan betul, dan kita belajar untuk menyentuh 3 permukaan. Maaf tersasul-sasul pula Nisa. Jadi jom kita nak pergi ke aktiviti yang seterusnya. Murid-murid di rumah semuanya sudah bersedia? Jom kita mulakan. Silakan cikgu. Okey Nisa, ni adalah orang kata aktiviti yang sangat dinanti-nantikan oleh murid-murid. Baik. Okey. Kita akan melakukan satu permainan yang sangat menarik. Wah. Apa yang menariknya Nisa? Okey. Kita akan melakukan aktiviti permainan yang dipanggil musical hand. Musical hand, tangan bermuzik. Ya, tangan menari-nari. tangan yang menari-nari. Tangan menari-nari. Baik, boleh. Okey, Nisa, apa perasaan Nisa? Sabar ke tak sabar? Nisa tak sabarlah. Nisa Okey. kalau boleh nak jawab semua dengan betul Okey. dan nak dapatkan lebih banyak ganjaran. Boleh cikgu? Boleh, Nisa mesti boleh insya-Allah. Okey, sekarang kita teruskan kepada peraturan permainan. Baik. Okey, Jom. jom kita tengok dulu peraturan permainan. Tengok slide. Wah. Okey, baik Nisa. Permainan musical hand ni dia ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Okey, yang pertama adalah Nisa perlu memakai penutup mata. Baik, Nisa ada Okey. penutup mata. Okey. Okey, selepas tu muzik akan dimainkan dan Nisa perlu memasukkan tangan Nisa ke dalam balang kaca yang disediakan. Okey, kita ada balang bila kaca. Muzik dimainkan, Nisa perlu menari-nari, bergerak-gerak tangan Nisa dalam balang kaca untuk mengambil sebiji telur. Boleh? Okey. Dan pada telur tersebut ada nombor soalan. Nombor soalan. Okey, Nisa perlu bacakan nombor soalan apa yang Nisa dapat. Dan
Cikgu Jannah akan bacakan soalan pada Nisa. boleh, tak dan ada jika Nisa masalah. berjaya, apa yang Nisa dapat? Nisa dapat ganjaran. Ya, betul Nisa. Okey, boleh kita mula? Jom, kita nak mulakan permainan. Kita akan pakai dahulu penutup mata. Saya akan pakai penutup mata. Okey, baik. Nisa akan ambil telur di dalam balang. Okey, apabila muzik Okey, dimainkan. baik. Kena berhati-hati. Jom, music. Wah. Okey, pilih yang mana satu ni? Pilih yang mana ni? Baik. Okey. Nisa dah pilih satu, cikgu. Sekejap, Nisa letak kembali di permukaan. Okey, Nisa akan rasakan tulisan braille di belakang. Telur ini bernombor 1, cikgu. Betul lah. Betul Nisa. So dengar ya soalannya. Baik, soalan yang pertama. Soalan yang pertama, apakah jenis permukaan jalan yang digunakan dalam teknik sentuh 3 tempat sebentar tadi? Permukaan jalan. Apa ya murid-murid? Jom kita nak ingat 3 jenis, cikgu ya. Betul. 3 jenis permukaan jalan yang kita belajar sebentar tadi. Yang pertama, kita ada jalan berbatu. Yang kedua, kita ada berbendul jalan. Dan yang ketiga, kita ada jalan berumput. Okey, betul Nisa, betul. Yeay! Jadi Nisa dapat 1 token. 1 ganjaran. Alright. Jom. Dah banyak Cikgu dah Jannah token Nisa. akan letakkan soalannya. Baik, saya akan simpan di sini telur yang telah diambil. Baik, kita nak pergi kepada soalan seterusnya ke cikgu? Okey, betul. Boleh, tak ada masalah. Nisa akan kembali tutup mata. Okey, Nisa akan ambil dan music. Menari-nari tangannya di dalam balang kaca. Nari-nari. Muzik dah berhenti. Okey, Nisa dah pilih 1. Okey, Nisa Kita boleh letak baca. dahulu. Nisa ada nombor 3 lah, cikgu. Betul ke? Betul Nisa, betul. Hebat betul lah Nisa Wah, ni. nombor 3. Okey, dengar ya Baik. soalannya. Baik. Okey, apakah nama teknik yang telah dipelajari sebentar tadi? Teknik yang telah dipelajari. Kita belajar teknik apa tadi? Cuba ingat balik. Saya cuba nak ingat balik ni. Teknik sentuh 3 tempat. Okey, betul. Tepuk tangan dekat Nisa. Okey, dapatlah 1 lagi token untuk Nisa. Okey. 1 lagi. Okey, Cikgu Dayah boleh tolong tampal ya. Boleh, dah banyak dah token Nisa ni. Dah Sekarang banyak, dah berapa ya gembiranya. Cikgu Hidayah? Sekarang Nisa dah dapat 6 6 token. ganjaran. Okey, saya tak sabar-sabar nak jawab soalan yang seterusnya. Jom, Nisa sekali lagi Nisa ambil balang kaca. Music. Okey. Ni apa ni? Ni bukan. Apa tu? Apa agaknya ada di dalam ini? Pilih. Okey, music dah berhenti. Nisa pun dah pilih 1. Okey. Kita baca di belakangnya ada tulisan braille. Nombor 2, cikgu. Soalan Betul? nombor 2. Betul. Okey, dengar ya. Nisa dengar ya soalannya. Okey, lakukan simulasi bergerak dengan tongkat putih menggunakan teknik sentuh 3 tempat tadi. Baik, simulasi bergerak. Nampaknya Saya Nisa nak kena tengok balik macam mana Nisa buat simulasi. Nisa kena gunakan boleh. tongkat putih. Boleh, cikgu. Jom kita sama-sama lakukan. Cikgu Nur Hidayah dan Cikgu Jannah. Tolong tengok ya. Okey, yang pertama tadi Cikgu Jannah dah sebutkan bagaimana nak memegang tongkat putih dengan betul. Masukkan tangan di dalam tali penyangkut. Okay, betul. Letakkan tangan di bahagian pemegang dan jari telunjuk selari Dengan tongkat putih. Baik. Okey. So berdiri betul-betul pada laluan berbatu. Okey. Langkah pertama, kita akan gerakkan tongkat ke kiri dan ke kanan tanpa betul. mengangkat tongkat. Betul. Baik. Langkah yang kedua, Nisa akan angkat sedikit tongkat, sedikit saja. Angkat sikit saja. Yang ketiga, Nisa akan sentuh 3 permukaan. Okey, betul Nisa. Yang pertama, berbendul jalan.
Yang kedua, kita ada jalan laluan berbatu. Dan yang ketiga, kita ada rumput. Jadi, bolehlah kita bergerak. jalan. Okey. Okey. Bagaimana cikgu? Macam mana tu Cikgu Hidayah? Macam mana Cikgu Hidayah? Boleh? Semestinya cemerlang. Cemerlang. Yeay. Okey. Adakah saya akan dapat ganjaran? Okey, boleh Cikgu Okey, Jana? boleh Boleh. sangat. Okey. Kita akan bagi satu lagi ganjaran untuk Nisa. Yeay, Nisa dapat ganjaran. Pastinya murid-murid di rumah juga dapat ganjaran yang sama kerana murid-murid di rumah semua bantu Nisa untuk jawab soalan. Wah, nampaknya kita telah menjawab ketiga-tiga soalan dengan baik. Murid-murid di rumah bagaimana? Diharapkan anda juga dapat menjawab soalan dengan baik. Wah, sekarang ni kita telah siap aktiviti kita yang seterusnya. Nisa pun dah mendapatkan. Jom kita kira bersama-sama. Boleh? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganjaran. Agak-agaknya di akhir pembelajaran kita berapa banyak lagi ya? Cikgu Jana, Cikgu Hidayah yang Nisa akan dapatkan. Nampaknya kita ada aktiviti lain tak selepas ini? Saya sebenarnya nak lagi main permainan Cikgu Jana. Okey, lepas ni mungkin dah Ada sikit lagi ya? Ada satu hadiah. Satu lagi. Baik, jom Nisa kita nak beristirahat seketika. Murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Saya dah dapat jawab semua. Didik TV KPM. Tahukah anda? Tongkat putih dicipta oleh James Bates of Bristol pada tahun 1921. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Jana dan juga Cikgu Nur Hidayah. Banyak perkara yang telah kita sama-sama pelajari pada hari ini. Diharapkan murid-murid semua di rumah berasa gembira dan seronok. Jadi jom kita nak ulang kembali atau imbas kembali apa yang telah sama-sama kita pelajari setakat hari ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Tadi kita dah habis dah belajar tajuk bergerak dengan tongkat putih. Baik. Menggunakan teknik sentuh tiga tempat. Okey, cikgu harap murid-murid di rumah telah berjaya melakukan teknik tadi dengan betul. Okey. Cikgu nak tanya Nisa boleh? Boleh. Biasanya di akhir pembelajaran cikgu akan tanya murid. Boleh Cikgu. Apa perasaan Nisa setelah belajar teknik baru iaitu teknik sentuh tiga tempat. Adakah Baik. Nisa faham dan apa perasaan Nisa? Nisa rasa Nisa faham apa yang kita pelajari pada hari ini dan Nisa rasa gembira sangat-sangat kerana dapat mengetahui teknik yang betul menggunakan tongkat putih. Tapi Nisa ada tertanya-tanya lah sesuatu. Boleh tak Nisa nak tanya Cikgu Jana kenapa teknik sentuh tiga tempat ini dipelajari oleh murid kurang upaya penglihatan, Cikgu? Okey. Teknik sentuh tiga tempat ni dipelajari oleh individu ataupun murid-murid masalah penglihatan kerana membantu murid berjalan agar tidak tersasar daripada laluan yang dituju. Okey, selain itu dia membantu juga murid untuk sampai ke destinasi yang selamat dan betul. Baiklah, jom kita nak imbas kembali 3 jenis permukaan. Yang pertama, Cikgu Hidayah, permukaan yang pertama, tadi kita belajar laluan berbatu. Betul? Okey. Betul, laluan berbatu. Kedua, kita ada berbendul jalan. Okey, betul. Atau dia boleh jadi longkang, atau dia boleh jadi tepi dinding. Ya, betul Nisa. Dan yang ketiga, kita ada laluan berumput. Laluan berumput dan kita telah simulasikan bagaimana untuk menggunakan teknik sentuh tiga tempat ini menggunakan tongkat putih. Baiklah, adakah objektif pembelajaran kita hari ini tercapai, Cikgu Hidayah? Okey, itu yang Cikgu Hidayah nak bagi tahu Nisa. Okey. Setelah kita belajari dan Nisa pun telah membuat pentaksiran, Cikgu dapati Nisa telah berjaya mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Apa buktinya? Buktinya adalah Nisa dapat ganjaran yang sangat banyak. Banyak. Nisa ada 7
ganjaran yang sama-sama telah kita dapati. Baiklah, saya rasakan hari ini murid-murid di rumah pun semuanya dapat belajar dengan seronok dan dapat mengetahui pelbagai perkara. Diharapkan memberikan manfaat kepada semua. Saya nak tanya cikgu, bagaimana murid-murid di rumah nak mendapatkan latihan pengukuhan bagi sesi pembelajaran kita pada hari ini? Silakan cikgu. Okey, murid-murid boleh dapatkan di sumber sumber Delima Pro. Ataupun portal Sumberku. Baiklah, murid-murid di rumah boleh ke pautan Sumberku seperti yang tertera di kaca televisyen dengan bantuan ibu bapa atau penjaga untuk sebarang maklumat dan juga latihan pengukuhan terhadap apa yang telah sama-sama kita pelajari hari ini. Baiklah, Cikgu Hidayah, Cikgu Jannah, apa kata sekali lagi jom kita nak simulasikan teknik. Nisa sangat bersemangat untuk hari ini sangat-sangat bersemangat. Di mana Cikgu Hidayah boleh jelaskan apa permukaan yang kita ada di sini hari ini, cikgu? Kita ulang kembali ya. Baik. Ingat di sebelah kanan. Di bahagian tangan kanan mesti ada 3 permukaan iaitu apa? Bebendul jalan. Atau tepi longkang atau tepi dinding. Tepi dinding. Baik. Ya, dekat depan kita adalah bebendul jalan. Okey, bahagian yang kedua adalah bahagian tengah jalan. Bahagian tengah ni adalah laluan berbatu. Ataupun kita panggil jalan talah yang dekat luar tu. Baik. Ingat dia bahagian tengah. Dan bahagian kiri sekali apa, Nisa? Kiri sekali kita ada laluan berumput. Ya, betul, adalah laluan berumput. Jadi 3 langkah tadi cikgu ya? Okey, 3 langkah dia. Ingat tak? Nisa ingat tak? Cikgu Jannah boleh tak sama-sama dengan Nisa? Cikgu Jannah jelaskan, saya akan lakukan bersama-sama cikgu. Okey, boleh Nisa. So, yang tadi langkah yang pertama apa dia tu, Nisa? Langkah yang pertama kita gerakkan mengayun. Okay, kita mengayunkan tongkat. Baik. Okay, kita ayun je, jangan angkat tinggi-tinggi tau. Baik. Okay, ayun kanan kiri, kanan kiri. Pastikan jari telunjuk dekat hujung. Baik. Dan kedudukan tongkat ni betul-betul kat tengah ni, Nisa. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Kita bawah sternum kita. Baik. Okey. Tengah-tengah. Okay, ayun kanan kiri, kanan kiri. Okey, yang kedua, kita angkat sedikit hujung tongkat. Angkat sedikit. Angkat sedikit. Tak nak macam ni, nanti kena orang kat depan. Baik. Betul kita tak? angkat sedikit saja. Okay. Jangan tinggi. Sedikit tak boleh sahaja. tinggi-tinggi tau. Okey. Baik. Okey, angkat sedikit. Lepas tu langkah yang ketiga. Kita menyentuh tongkat, hujung tongkat menyentuh 3 permukaan yang berbeza tadi. Baik. Yang pertama tadi seperti Cikgu Hidayah jelaskan. Okey, bebendul jalan. Kita ada bebendul jalan. Okay, kita ada laluan berbatu. Okey. Dan kita ada laluan berumput. Jadi dah boleh bergerak ke depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey. Baiklah. Tahniah, Nisa. Nampaknya sekali lagi saya rasa saya sangat gembira kerana saya dapat capai objektif pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang nak mendapatkan tongkat putih ini untuk tujuan pembelajaran dan juga latihan. Bagaimana mereka boleh mendapatkannya, cikgu? Okey, murid-murid ataupun individu kurang upaya penglihatan boleh mendapatkannya di Persatuan Orang Buta Malaysia, Baik. MAB. Persatuan Orang Buta Malaysia. Secara atas talian, dalam talian ataupun secara langsung. Kedua-duanya pun boleh. Boleh rujuk pada MAB lah. Baik, boleh rujuk kepada persatuan tersebut. Baiklah, saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Jannah dan juga Cikgu Nur Hidayah dari SK Putrajaya Presin 181 dan juga guru ataupun juru bahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Katie Lee dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Terima kasih kepada murid-murid yang sedang menonton kami di Didik TV KPM. Diharapkan apa yang kita sama-sama pelajari hari ini memberi manfaat dan informasi kepada murid-murid semua. Jangan lupa untuk ke portal Sumberku untuk dapatkan bahan latihan pengukuhan. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Kita jumpa lagi. Bye.
KPM.